for assignment. So periodic table ni adalah untuk assignment. Okay, so kita start sekarang. Okay. Tutorial ada masalah tak tutorial? Semua okay? Ke tak buat lagi tutorial ni? Okay, sir. Tak ada Okay. masalah. Alright. So, okay. So we continue with the last subtopic. Okay, last subtopic for chapter 2, which is electronic configuration. Okay, basically for the last session, we already learned electron is located in the orbital. Okay, electron is located in the orbital, and in any atom, okay, the electron exists in different energy level. Maknanya dari dalam satu orbital tu, dalam satu atom tu, kita ada different energy level, and the lowest energy level is n equals to 1, and the highest energy level is n equal to infinity. Okay, for electronic configuration, kita akan belajar macam mana kita nak susun elektron mengikut energy level dan mengikut orbital. Kita akan belajar macam mana nak susun, sebab awak tak boleh main sumbat je dalam satu orbital. Awak tak boleh main sumbat je, sebab macam kita tahu, setiap orbital tu dia ada maximum capacity of how many electron they can accommodate. So kita akan belajar lah, ada beberapa rules, ada 3 rules yang kita gunakan to arrange the electron in the orbital. Okay, so by the end of this lesson, okay, you should be able to explain Aufbau principle, Hans rule, and Pauli exclusion principle. Okay, the second one is to predict the electronic configuration of atoms and monoatomic ion by using SPDF notation. And the last one to justify the anomalous electronic configuration of copper and chromium. Okay, so hari ni sikit je saya rasa sejam boleh ni. Okay, so macam saya cakap tadi, okay, electronic configuration is a way for us to describe the arrangement of the electron in an atom. So maknanya dekat n equals to 1, okay, ada berapa elektron. N equal to 2, ada berapa elektron dekat setiap orbital. N equal to 3, ada berapa, and so on. Okay. So, tapi untuk silibus awak hanya perlu tahu macam mana nak isi elektron sampai 4s orbital sahaja. Sampai 4s orbital sahaja. Okay. So, basically there are 2 common ways for us to arrange an electron in an atom. Okay. The first one is we call it as SPDF notation. Okay, SPDF notation. And the second one, we call it as orbital diagram. So, if the question asks you to write electronic configuration, awak boleh tulis mana-mana satu. Awak tulis SPDF boleh, awak tulis electronic configuration pun boleh. Unless kalau soalan tu, dia specifically ask you to the SPDF ataupun orbital diagram baru ikut. Kalau soalan tu general, dia tulis electronic configuration, awak tulis je mana-mana satu. Sebab kedua-duanya adalah lebih kurang sama. Okay, so for SPDF notation, okay, kita tengok dia punya general pattern dia. Okay, SPDF notation is basically a shorthand notation. Okay, shorthand notation consists of the principal quantum number n, okay, the letter designation of the value of L, and also the number of electron written as superscript. Superscript on the right hand side. Okay, on the right hand side of the type of orbital. So ini adalah SPDF notation lah. So the number in front of the letter itu represent the principal quantum number. So ataupun the value of n. So the value of n represent apa? Kita ingat balik last week kita belajar. N represent apa? Shape. Bukan shape. Size. Size ataupun energy level. Energy level. Okay, and then the letter, okay, the letter represent the shape of the orbital or the value of L. So remember that when L equals to 0, the orbital is S orbital. So when L equals to 1, the orbital is P. L equals to 2, the orbital is D. Okay, so awak kena ingat benda tu lah. Okay, and then the subscript, the superscript, the number superscript tu kita panggil represent the number of electron at the particular orbital. So maknanya dekat energy level 1, S orbital dia ada 2 elektron. Itu maknanya. So contohnya
Kalau dia tulis 2p3, maknanya dalam energy level kedua, dekat dalam p orbital tu ada 3 elektron. Itu maksud dia. Okey, ada apa-apa soalan setakat ini? Tak ada, sir. Tak ada, semua okey. Alright. So, orbital diagram Tak ada. pula. Okey. Tak ada. Alright. So, orbital diagram pula awak kena buat drawing sikit. Drawing dia tak ada apa-apa pun, drawing kotak aja. So, basically orbital diagram consists of a box for each orbital in a given energy level. Okay, group by sub level. Okay, group by sub level. Maknanya, okay, S orbital ada berapa orientation? Kita ingat balik. S ada berapa orientation? 1, Okay, so ada 1 orientation. Okay, P orbital ada berapa orientation? 3, 3. Okay, 3 and D ada 5. Okay, one box. Okay, one box is equal to one orientation. So maknanya kalau untuk P orbital, awak akan expect ada berapa box awak kena lukis? 3. 3 box. So for D orbital, awak kena lukis 5 box. Okay, if kalau contohnya kalau macam kita tengok 2P ni ada 3 box tu mesti rapat. Mesti rapat antara satu sama lain. Tapi antara 2S dengan 2P, lepas ni kita akan belajar afbau, kita tengok kedua 2S and 2P ni have different energy. Ataupun dia different energy and different orbital. So mana awak kena jarakkan. Yang berbeza energy dan orbital awak kena jarakkan. Yang sama energy awak kena rapatkan. So mana nanti kalau saya nak lukis 3D, okay, kalau saya nak lukis 3D, okay, saya kena lukis 5 kotak lah. Saya lukis 5 kotak. So 1, 2, 3, 4, 5. Macam itulah. Dan 3D ni dekat bawah. Okay, perlu tak dalam orbital diagram, perlu tak tulis number of electron dekat sini? Perlu tak? Agak-agak. Tak. Tak perlu Kalau awak tulis number of electron kat bawah ni salah sebab dalam orbital diagram kita dah tunjuk dah elektron tu dekat sini dalam box tu. Okay, kita dah tunjuk dah. Dan elektron tu mesti nanti kita akan tengok lepas ni kenapa dia mesti opposite spin. Kenapa mesti opposite spin? Kalau awak tengok buku, selalu buku lukis elektron dia bentuk represent half arrow. Tapi sekarang ni kita the latest one kita semua guna yang ni. Guna full headed arrow. So yang ini yang cara lama lah nak tulis elektron. Cara lama. Selalunya yang sekarang ada the latest one kita guna yang ini. Okay. Boleh Pelan? Boleh, sir. Boleh Okay. So 1S dengan 2S tu memang kena asingkan Ya, sebab dia nanti lepas ni kita tengok afbau, kita tengok energi dia berbeza. So energi berbeza kita kena asingkan. Okay. Alright. So, in order to arrange electron inside the orbital, okay, we need to follow these 3 rules. Okay, we have Afbau principle, Pauli exclusion and also Hans rule. Okay, kalau awak tengok ejaan afbau ni A ni letak capital kan A tu sepatutnya untuk afbau adalah small letter sebab afbau bukan nama orang. Afbau ni bukan nama orang, dia adalah term. So macam nama orang macam Pauli, macam Hans, awak kena letak capital letter. So we need these 3 rule in order to arrange electron in an orbital. Okay, so the first rule we call it as the Aufbau principle. Okay, Aufbau is a German term yang bermaksud building up. Okay, ataupun nama lain Aufbau principle kita panggil dia sebagai, kalau awak buka buku reference, dia sometimes dia tulis sebagai building up principle. Okay, so the Aufbau principle state that the electron are filled in order of increasing energy. So maknanya kita akan isi elektron tu dekat orbital yang lowest energy dulu, baru kita isi dekat orbital yang paling tinggi energy dia. Afbau. Okay, awak ingat afbau tu build up, maknanya the electron are arranged in an orbital in order of increasing energy. So, isi orbital yang lower energy than the higher energy. Okay, nak tahu macam mana susunan energy level tu, kita akan gunakan diagram ni. So, kita akan gunakan diagram ni. Okay, so the way you want to read the diagram, kita akan baca secara serong. Okay,
So first kita akan nampak orbital apa? Mula-mula kita akan nampak orbital apa? 1s. Okay, so 1s. That means 1s have the lowest energy among other orbital. So apa-apa kalau nak isi elektron, awak isi 1s dulu. 1s dah penuh, baru awak isi yang seterusnya. Okay, so lepas 1s ni kalau awak tengok, dah tak ada apa-apa. So kita pergi, kita jumpa siapa pula? 2s. So 2s. Lepas tu kalau awak tengok kita akan jumpa 2p. Lepas 2p kita akan jumpa 3s. Lepas tu kita akan jumpa 3p. Lepas tu kita akan jumpa 4s. Lepas tu kita akan jumpa 3d and so on. So untuk awak punya level, okay, untuk awak punya level awak hanya perlu tahu nak fill up electron from 1s until 3d sahaja. So from 1s until 3d sahaja. So macam saya kata tadi, our principle state that if we want to fill up electron, we need to fill up the lowest energy level first. So ini maknanya energy dia akan increase. So maknanya 1s have the lowest energy. So between 1s dengan 2s, 2s akan lagi higher energy. So antara 2s dengan 2p, 2p lagi tinggi energy dan seterusnya. So kalau awak nak isi elektron, kita akan isi 1s. 1s dah penuh baru kita isi 2s. 2s dah penuh baru kita isi 2p. Okay, so contohnya, okay, kita recall balik. S orbital, maximum number of electron yang boleh occupy S orbital berapa elektron? 2. P orbital is equal to 6. 6 electron and then D is equal to 10 electron. Okay, ini awak kena ingat. Nak isi akhbar ataupun nak buat 6 electron. 6 electron. Okay, nak buat SPDF notation ni, awak kena tahu benda ni dulu. S2, P6, D10. Okay, so let's say if I have boron. Okay, boron is an atom with a 5 electron. Okay, so mula-mula tadi siapa yang paling lowest energy dulu? Siapa? Orbital apa? 1s. 1s, okay, 1s. And then 1s, the maximum number that can be accommodated is 2. So awak dah guna 2 elektron, so ada baki lagi berapa? 3. 3. So boleh tak saya tulis 2s3? Boleh tak? Tak. Tak boleh. Tak boleh kan, sebab S hanya boleh 2. So dah guna berapa elektron sekarang? 4. 4. So ada baki lagi 1. 1 tu nak pergi mana? P. 2p. 2 P1. Macam ni lah bendanya. Ini yang kita panggil sebagai SPDF notation. So maknanya dekat 1s orbital untuk boron ada 2 elektron. 2s orbital ada 2 elektron. P orbital dia ada 1 elektron. Itu maksud dia. Okay, for oxygen ada 1 elektron. So kita ingat, kita isi ikut lower energy dulu, lepas tu baru higher. So we always start with 1s. So 1s2. So dah guna 2, ada baki lagi 6. So 2s2. Okay, so dah ada baki lagi berapa? 4. 4. So boleh tak saya tulis 2p4? Boleh. Boleh kan? Sebab P maksimum elektron dia adalah 6. Itu bendanya. So aluminium 13 elektron. So 1s2, 2s2. Okay, 2p kita nak tulis apa? 2p apa? 6. 2p6. Dah cukup 13 elektron belum? No. Belum. So lagi 3 tu nak letak mana? 3s2 and 51. 3s2 and 3p1. Ini je lah bendanya. Ini kita panggil sebagai principle ataupun building up. Maksud dia, we going to fill up the electron from the lower energy level to higher energy level. Itu maksud dia. Okay, so let's say kalau saya ada titanium. Okay, titanium dia punya elektron dia 22. Ada 2. So nak guna akhbar kita tulis dulu. Okay, kita ingat kita kena start daripada 1s. So dari 1
2s2, 2p6. Okay, so sekarang ni kita dah guna berapa elektron sekarang ni? 10. 10. So lagi 12. Lepas 2p apa lepas 2p? 3s. 3s2, 3p6. Lepas 3p? 4s. 4s2. So yang ini kita dah guna lagi 10 elektron. So ada baki lagi berapa? 2. So last kali lepas 4s kita ada 3d. 3d2. Kita dah guna 2 elektron. So total elektron adalah 22. Inilah bundanya. Okey, ada tak apa-apa soalan tak tentang Aufbau principle? Ada apa-apa soalan? Tak ada semua. Tak ada semua okey. Alright. So, and then we go to Pauli exclusion principle. Okay, the Pauli exclusion principle state that no two electron can have the same form quantum numbers. Itu bedanya. So, no two electrons in an atom can have the same four quantum numbers NLMS. Okay, tapi elektron tu, if the electron are in the same orbital, okay, if the electron are located in the same orbital, the value of NLM can be the same, but the value of S must be different. So Pauli exclusion inilah yang menyebabkan satu orbital hanya boleh ada 2 elektron saja, supaya setiap elektron tu value NLM dia masih sama tapi value of S dia berbeza. Okay, kita tengok. Okay, kita tengok lithium. Okay, lithium, the SPDF notation for lithium is 1s2, 2s1. Okay, sebab lithium ada 3 elektron. Okay, so kita tulis dulu NLMS je. Okay, untuk 1s orbital ni ada 2 elektron. So N dia sama dengan berapa N dia? Value N dia berapa? 1. 1. Value L dia? Kalau L kosong. Okay, kalau L kosong, M sama dengan? 0. Kosong. Okay, sebab 2 elektron, ingat value of S either positive half or minus half. So this one can be positive half. Sebab kita tengok 1S ada 2 elektron. So lagi satu elektron 1, 0, 0 sebab dia mesti terletak dekat satu S orbital. Tapi spin dia mesti berbeza. Itu yang dimasukkan oleh Pauli exclusion. So no two electron can have the same 4 quantum numbers. However, if the electrons are located in the same orbital, the value of NLM can be the same or must be the same, but the value of S must be different. Itu yang membezakan dia. Sebab tu kalau awak lukis orbital diagram, okay, ingat satu S ada satu orientation, that's why kita hanya ada satu box. Dan satu S dengan 2S both have different energy, that's why kita jarakkan box tu. Okay, kalau kita tengok tadi dalam orbital diagram, elektron kita lukis dalam bentuk apa dalam orbital diagram? Arrow. Okay, so 1S ada 2, ada 2 elektron, so kita kena lukis satu atas, satu bawah. 2S ada 1. Reason dia, okay, reason this one kena opposite spin adalah supaya keempat-empat nombor quantum numbers tu takkan sama. Value untuk one elektron dalam 1S ni, kedua-dua elektron ni value of NLM dia sama, tapi value of S dia berbeza. Awak kena ingat, S dia adalah elektron spin. Sebab kalau awak ada kedua-dua elektron yang dekat ke arah yang sama, dia rotate dekat direction yang sama, dia tak boleh cancel out. So maknanya nanti elektron tu takkan stabil. Elektron tu takkan stabil sebab kalau kedua tu nak rotate clockwise, dia tak boleh cancel out dia punya elektron spin tu. Sebab awak kena ingat elektron ni dia ada magnetic properties. So kalau dua-dua dekat sama, nanti dia akan repel. So elektron tu takkan stable. Okay, any question regarding the Pauli exclusion? Ada soalan tak pasal Pauli? Tak ada semua. Tak ada
Okay, tak ada. So kenapa yang tadi kan NLMS tu kan, Ha? yang L dia tu kenapa zero aja? L dia zero sebab S orbital. This S orbital kan kosong. Awak ingat? Kalau dia S orbital L sama dengan kosong. P orbital L sama dengan 1. D orbital L mesti sama dengan 2. Okay, Namira? okay. Alright. So, Masih sir. sama. Lagi soalan lagi? Tak ada. Okay. We go to the Hans rule. Okay, Hans rule ni the definition dia panjang sikit. So kita buat sesuatu. Okay, Hans rule state that when the electrons are added to the orbital with equivalent energy. Equivalent energy ataupun kita panggil dia sebagai degenerate orbital. Kalau awak nampak degenerate orbital maknanya adalah equivalent energy. Maknanya dia ada energy yang sama. Okay, electron is initially filled singly with electron of the same spin. And then baru kita pair. Okay. Tak faham kan? Okay, kita tengok contoh. Okay. Maksud degenerate orbital tadi adalah orbital with equivalent energy. Okay. Degenerate orbital only apply to orbital with more than one orientation. Degenerate ni hanya ada dekat orbital with more than one orientation. So maknanya kalau S orbital tu kita panggil sebagai degenerate ke tak? Tak. Tak kan? S bukan degenerate sebab S hanya satu orientation. Degenerate orbital only applicable for orbital with more than one. So for your syllabus kita mana applicable for P and D orbital only. So kita tengok ni. Okay, 2p orbital ada 3 orientation. 3 orientation sebab kita ada 2px, 2py, ada 2pz. Ni orientation dia. Dan ketiga-tiga ni ada same energy. Ada same energy sebab apa? Sebab yang pertamanya awak tengok, ketiga-tiga ini ada principal quantum number yang sama. Okay, and then ketiga-tiga ni adalah p orbital. Yang membezakannya hanyalah mana orbital tu berada dalam space itu sahaja. Yang ini yang kita panggil dia sebagai degenerate orbital. Same goes with 3p. So 3p have 3 orientation. So we have 3px, 3py, 3pz. So if you look at the orbital, all these 3 orbital have the same principal quantum number and same type of orbital. Cuma yang membezakannya adalah orientation. So kita panggil 3p juga sebagai degenerate. So antara 2p, so kalau saya tengok antara 2p, 3p and 2p, kedua-dua ni kalau awak compare kan degenerate orbital ke tak? Kedua-dua ni antara 3p dengan 2p. Ke-6 box ni degenerate ke tak? Degenerate. Kalau awak nak compare energy 2p dengan 3p, siapa lagi rendah? 2p lagi rendah. 2p lagi rendah kan? So maknanya kalau awak nak compare 2p dengan 3p, kedua-dua tu bukan degenerate orbital tapi antara 2p sahaja ataupun antara 3p sahaja dia adalah degenerate. Sebab degenerate orbital maknanya dia mesti ada energy yang sama. Okay, sama juga dengan 3D. 3D pun kita panggil dia sebagai degenerate orbital sebab kelima-lima orientation dalam 3D orbital tu ada energy yang sama. Okay, boleh ni? Ada soalan? Boleh sir. Okay. So kita tengok macam mana nak apply Hans rule. Hans rule state that if you want to fill up electron in degenerate orbital, kita kena fill up singly with same pair ataupun same spin and then baru kita pairkan dia. Okay. So nitrogen ada 7 electron. Okay. 7 electron. So kita isi dulu 1 sebab ikut off tau. So 1s boleh muat berapa elektron tadi? 2. Okay, so 1s boleh muat 2. So kita lukis 2 arrow.
boleh tak saya lukis kedua-dua arrow tu sama spin macam ni? Tak boleh. Tak boleh kan? So dia kalau saya buat macam ni, violate rules yang mana? Dia tak obey rules mana kalau saya buat Pauli. dua-dua sama spin? Pauli exclusion. Okay, so maknanya satu tu kena opposite spin supaya value of S dia berbeza. Okay, 2S boleh buat berapa elektron? 2S? 2. 2. Okay, so sama. Okay, kita masuk 2P. Okay, we know that 2P is a degenerate orbital. Okay, so kita dah guna berapa elektron sekarang ni? 4. 4. So ada baki lagi 3 elektron. Okay, dan 3 elektron tu akan masuk dekat 2P. So based on Hans, if we want to fill up electron to degenerate orbital, kita kena fill up setiap box tu dengan elektron with same spin dulu. So maknanya kalau saya buat macam ni, tak boleh. Sebab degenerate orbital kita tak boleh isi terus satu kotak tu elektron. So kita kena isi dekat kotak yang sebelah dia pula. Dan sebab kita kena isi semua box tu dengan satu elektron yang ada same spin dulu. Itu maksud dia. So kalau saya kalau saya tak follow Hans rule, kalau saya tak follow Hans rule, saya akan isi box tu macam ni. So ini salah. Sebab ini dia tak follow Hans rule. Itu maksud dia. So kalau nak follow Hans rule, kena isi box tu dengan setiap satu tu kita kena isi dengan satu elektron dulu. Dah penuh tiga-tiga tu, baru awak isi yang seterusnya. Okay, so contohnya macam kalau saya ada line. Okay, kalau saya ada 8 elektron, okay, so 8 elektron oksigen kan? Okay, so let's say kalau saya ada oksigen. So oksigen, okay, saya lukis dulu. 1s, 2s, 2p. Okay, 1s bukan degenerate, so boleh isi terus. Okay, dekat 2p ni, so ada baki lagi berapa elektron untuk oksigen dia? 4. So ingat, kita kena follow Hans rule sebab 2p adalah degenerate. So kita isi 1, 2, 3. Fill up dulu semua box dengan elektron with same spin. So ada baki lagi berapa elektron? 1. Baru kita isi dekat sini balik. Baru macam tu. Baru dia follow Hans rule. Okay, ada soalan tak? Tak ada. Tak ada Okay. So kita tengok electron configuration for transition element. Okay, transition element ni kalau awak tengok periodic table, dia yang dekat mana? Kalau periodic table, dia dekat mana? Transition element. Tengah-tengah tu. Yang tengah-tengah ni. Ni kita panggil sebagai transition element. Okay, transition element ni dia special dia sebab dia ada partially filled d orbital. So sebab dia ada d orbital tu lah yang transition element ni one of the characteristic dia adalah akan form ion with multiple color. So kalau awak buat eksperimen dengan menggunakan transition element, awak tengoklah warna dia. Dia selalunya warna transition element ni adalah warna yang sangat cerah. Warna sangat terang. Macam bright red, bright yellow. Contoh macam nickel selalu bright orange atau bright yellow. Chromium selalunya either bright green ataupun bright red. Selalunya kalau buat eksperimen menggunakan transition element. Cantik lah sebenarnya kalau kita buat ni. So maknanya kalau nak susun elektron untuk transition element, dia sama je kita apply juga rules yang kita belajar tadi. Okay, so macam saya cakap tadi, contohnya kalau saya ada titanium. Okay, titanium dia punya elektron adalah 22. So kita lukis dulu. So kita tulis dulu dia punya SPDF notation. So for titanium is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d, 2. Okay, so isi, kita lukis dia punya orbital diagram. Sebab selalunya Hans rule ni nak nampak kita lukis dia punya orbital diagram. Okay, so 1s ada berapa kotak kalau 1s?
Satu. Satu. 2S ada satu. 2P ada 3. Lepas tu 3S satu. 3P ada 3. 4S satu. 3D ada 5. 2, 3, 4, 5. Okay, kita isi dulu. 1S ada 2 elektron. So, kita isi 2 elektron. 2S kita isi 2 elektron. Okay, 2P. 2P ni degenerate ke tak 2P? Degenerate. Degenerate. So, kita kena apply Hans rule. So, isi 6 elektron. 1, 2, 3. Dah semua isi same spin, baru kita opposite spinkan dia. Baru kita pairkan dia. 4, 5, 6. Okay, 3S. 3S degenerate ke tak? Tak. Tak, okay. So 3P degenerate. So kita buat yang sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, 4S tak. Okay, 3D. 3D ada 2. So boleh tak saya isi 2 terus macam ni? Boleh tak? Tak boleh. Boleh. Sebab dia akan violate Hans rule. So the second electron must go to the next orientation. Ini adalah contoh dia untuk transition element. Okay, kalau satu box tu, okay, if the one orbital cukup 2 elektron, okay, cukup 2 elektron, yang ini kita panggil sebagai pair elektron. Yang ini kita panggil pair elektron. Yang cukup pasangan dia, yang seorang ni, kita panggil dia sebagai unpaired elektron. Okay, so untuk contoh untuk titanium ni, dia berapa unpaired elektron? 2. Dua lah. Sebab ada 2 elektron yang tak ada pair. So yang tak ada pair kita panggil unpair, yang ada pair kita panggil pair. Awak kena tahu ni sebab dalam chemical bonding nanti, chapter 4 nanti, kita akan tengok. Kita guna orbital kita gunakan dia untuk explain macam mana covalent bond tu terhasil. Sebab tu awak kena mahirkan tu, nak tulis dulu orbital diagram ni especially. Okay, so before we go to the next, okay, setiap orbital tu dia tak akan ada stability yang sama. Okay, so kita ada 3 jenis stability. Kita ada fully filled ataupun completely filled. Kita ada half filled orbital. And the last one, kita ada partially filled orbital. Okay, for a fully filled or completely filled orbital, maknanya setiap orientation tu akan ada cukup elektron dia, ada pair dia. So untuk P orbital, maksimum 6 kan? Maksimum 6 elektron. Mana cukuplah 6 elektron tu dalam orbital tu. So kalau 3D ada berapa elektron maksimum untuk completely fill? Kalau 3D. 10. Kalau 3D ada 10 elektron. Half fill pula. Half fill tu maknanya every box tu kena ada 1 elektron. So 3P. 3P ada 3 orientation. So sepatutnya awak akan expect ada 3 elektron. Baru kita panggil sebagai half fill orbital. So kalau 3D. Kalau 3D ada 2, 3. 3D. So 3D expect kalau half fill ada berapa elektron? 5. 5 lah. Maknanya setiap satu box tu mesti ada 1 elektron. Okay. Untuk partially fill pula, anything yang bukan half fill ataupun completely fill, kita panggil dia sebagai partially fill. Kita akan panggil dia sebagai partially fill elektron. So macam 3P ni. Nak kata half fill pun bukan. Sebab kalau half fill, setiap satu box tu mesti ada 1 elektron. So ini kita panggil sebagai partially fill. Yang ini pun bukan half fill. Sebab dia ada 4 elektron. So yang ini pun bukan fully fill. Sebab yang ni tak ada pair dia. Okay, boleh tak ni? Apa beza dia? Boleh tak? Ada soalan? Boleh, sir. Boleh, sir. Yeah. Boleh Okay. sir. So in term of stability, fully fill is more stable compared to half fill, and half fill is more stable partially fill. So maknanya
any orbital with fully filled orbital is the most stable. Half filled, dia less stable than completely filled tapi more stable than partially filled. And partially filled adalah yang paling less stable. Kita kena tahu tiga benda ni sebab kita akan gunakan dia explain anomalous case for copper and chromium. Anomalous case tu basically any cases yang dia tak fit dengan common trend. Yang tu kita panggil sebagai anomalous case. Yang dia tak fit dengan common trend dia. Ataupun dengan apa expected result tu. Dia tak fit. Sebab tu kita panggil sebagai anomalous case. Mana case yang terpencil, yang lain daripada yang lain. Okay. So, untuk ada dua sahaja anomalous case in term of electronic configuration. We have copper 24 and chromium 29. Okay. So kita tengok dulu expected dia. For copper 24, 1s boleh berapa elektron 1s? 2. Okay, correct. So 2 elektron. Okay, 2s? 2. 2. Boleh tak isi satu sini, satu isi sini? Boleh tak? Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh sebab apa tak boleh? Dia violate rules yang mana? Hans. Hans untuk generate je. Dia violate half-bound. Sebab half-bound kita kena fully fill yang ikut energy. Dia violate half-bound. Okay. So 2s. 2p ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so awak dah guna berapa elektron dah sekarang ni? 10. 10. Ada balance lagi 14. So 3s2. So ada balance lagi 12. So boleh 6. Sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so total berapa? Total sekarang dah 18. So 24 tolak 18 ada berapa? 6. Okay, kita isi 2 dulu sini. So ada baki lagi 4. Okay, boleh tak saya isi macam ni terus? Dekat Boleh. 3D ni. Tak. Tak boleh sebab dia akan violate Hans Rule. Okay. So kita isi single pair dulu. 1, 2, 3, 4. Okay, 1, 2, 3, 4. Okay, kalau awak tengok ini, dekat 3D ni kita satu kotak kosong. Okay, ini expected electronic configuration for copper. Tapi kalau kita buat eksperimen, kita akan tengok sebenarnya electronic configuration yang sebenarnya adalah macam ni. 1s, 2s, 4, 3s, 3p dah. So isi kejap. 3p. Kalau aspek 4s tu mesti ada 2 elektron. Tapi yang sebenarnya elektron dekat dalam 4s tu hanya satu saja. Lagi satu elektron tu dia akan pergi kepada 3D. The actual electronic configuration for chromium adalah ini. Sebab apa? Okay, kalau awak tengok, ini kita panggil orbital. Completely half filled, partially filled. Partially filled. Okay, this one we call it as a partially filled 3D orbital. Okay, this one kita panggil dia sebagai apa? Half filled. Half filled 3D orbital. Saya tanya half filled dengan partially filled, siapa lagi stable? Half filled. That's why lah untuk copper, the actual electron configuration adalah this one. The reason why because the half filled 3D orbital is more stable compared to the partially filled 3D orbital. So kita akan excitekan salah satu elektron dekat 4s tu, ataupun kita akan bawa dia kepada 3D supaya dia boleh hasil half filled 3D orbital. Sebab half filled is more stable compared to partially filled. Okey tak ni? So kalau kita nak lukis, kita lukis yang belah atas kan belah bawah? Kalau nak lukis, kena lukis yang bawah. Kena lukis yang actual tu. Tak boleh lukis yang expected. Okay, boleh ni? Boleh saya. Boleh Okay. So, same goes with chromium. Chromium have 29 electrons. So, kita lukis 1s2, 2s2,
2p6, 3s2, 3p6, 4s2. So ada baki lagi berapa? 20, ada baki lagi 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Siti Hajar, okay, Siti Hajar. Nak cakap something ke? Tak, sorry. Okay. Okay, kita 9. Okay, ini expected for chromium. Okay, tapi sebenarnya the actual electronic configuration for chromium, kalau awak kita buat eksperimen, actual dia adalah 4s tinggal 1, lagi satu tu dia, lagi satu elektron ni, lagi satu elektron ni dia akan pergi ke sini. Akan pergi ke sini. So maknanya dia akan dekat 3D tu akan ada 10 elektron. Okay. So yang ini kita panggil, yang atas ni kita panggil sebagai orbital 3D apa? Half fill, fully fill, completely fill. Partially. Partially. Okay, this one we call it as a partially fill 3D. This one kita panggil sebagai Completely. completely fill 3D orbital. So siapa lagi stable? Partially, completely. Completely. Completely kan? So that's why yang bawah ni adalah the actual electronic configuration for a chromium. Sebab the completely filled 3D orbital is more stable compared to the partially filled 3D orbital. Okay, any question? Saya nak tanya. Ya. Yeah. Elektron daripada 4s tu dia excite sendiri maksudnya? Dia memang dia arrange diri dia sendiri kepada 3D. Dia bukan excite. Awak tak boleh cakap dia sebagai excite. Sorry, saya tersilap guna term excite tu. But excited tu hanya kita boleh gunakan kalau kita supply energy. Yang ini, elektron sendiri dia arrange dan size supaya dia akan dapat configuration yang lagi stable. Sebab kalau atom tu stable, baru dia boleh banyak benda lah. Dia kalau atom tu stable, nanti half-life dia stable. So dia akan effect banyak benda lah. So kalau dia unstable, kalau atom tu unstable, dia akan, kita boleh cakap dia sebagai, dia akan jadi lagi reaktif. Sebab dia kalau boleh, awak kena ingat chemistry ni, any element atau atom dia mesti exist in the most stable state. Dia mesti exist dalam the most stable state. So basically chromium ni for one of the electron tu, dia akan arrange diri dia sendiri kepada 3D. Okay. Okay sir. Terima kasih. Sama. Lagi ada soalan? Tak ada. Okay. So, formation of ion. Okay, formation of ion. Okay, kalau cation kita kena remove ataupun kita gain elektron kalau cation. Remove. Okay, cation kita akan remove kita punya elektron. Cation. So kalau kita nak remove electron, okay, if you want to remove electron, the electron need to be removed from the higher energy orbital. Okay, let's say for sodium. Sodium is 11. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So antara keempat-empat orbital ni siapa yang paling higher energy? Kalau ikut Afbal. 3S. 3s. So remember that if we want to remove electron, the electron need to be removed from the higher energy orbital. So we need to remove one electron from the 3s. So for Na+, the ion dia punya electric configuration dia mesti sampai 2p sahaja sebab kita dah remove 3s. Okay ni, boleh? Boleh. Boleh. Okay. Kalau
Okay, kita tengok aluminium pula. Aluminium 13 elektron. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Okay, kalau kita nak form, ni sepatutnya adalah aluminium 3+. Aluminium 3+, maknanya how many electron yang kita kena remove? 3. 3. Okay, kita kena remove 3 elektron. So, kita ada 3S dengan 3P. Kita nak remove yang mana dulu? 3P. Kita remove 3P. So, awak dah remove 3P, awak remove 1 elektron. So, dia akan hasilkan Al2+. So, nak hasilkan Al3+, lagi 2 elektron tu kita nak buang dia punya mana? 3S. 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 So, kita akan buang yang ini. So, awak akan dapat yang ini kita punya electrical configuration for the ion. Okay. Kalau kita nak remove elektron from D block element ataupun transition element. Okay, kalau ikut Aufbau, 4S energi dia lagi rendah daripada 3D. Okay, ini kalau kita ikut Aufbau. Okay, tapi Aufbau ni dia only applicable kalau orbital tu orbital yang kosong, tak ada elektron dalam tu. Okay, setakat ni boleh follow lagi. Okay. Boleh. Okay. Tapi once kita dah fill up elektron dalam 4S, automatic for 3D akan jadi lagi rendah energy dia compared to 4S. Sebab Aufbau ni hanya ikut orbital yang kosong yang tak ada elektron. Tapi once dah ada elektron, 3D tu akan jadi lagi rendah energy compared to 4S. So kalau awak nak remove elektron from the transition element, apa-apa awak kena remove daripada 4S dulu. Sebab 4S ni sekarang ni dia ada higher energy, yang paling tinggi energy dia. Okay, so contoh chromium tadi, chromium ada, saya lukis yang 4S dan 3D lah, yang depan-depan tu nanti awak lukis kan, saya lukis tadi 4S, chromium ada 1 elektron kan. So 3D ada 10. Silap. Okay, kalau saya nak remove 3 elektron, pertama sekali saya kena remove kalau daripada 4S. Sebab right now kalau dah isi elektron, 4S akan tinggi energy dia compared to 3D. So lagi 2 nak buang kat mana? Dapat kita banyak lagi 2 elektron. Awak nak form 3+ 3D. Dapat 3D. So kita buang 2 elektron. So basically nanti dia akan jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So yang depan-depan ni nanti awak isi nanti awak isi. Okay, boleh. So nak remove elektron kena remove daripada higher energy orbital first. And for the D block element ataupun transition element, kita kena remove daripada 4S dulu. And then the rest baru boleh remove daripada 3D dan seterusnya. Okay, ada soalan? Ada. Boleh Yes saya. Yang ni? Yang 4S, macam mana 4S is lesser energy compared to 3D? Okay, so 4S, kalau awak tengok Aufbau, mana Aufbau tadi? Okay, Aufbau. Okay, kalau awak tengok Aufbau kan, Aufbau ni kita akan baca secara macam ni kan? So kalau awak susun je, 4S ni akan datang dulu daripada 3D. Okay ni? Cakap ni okay, boleh? Boleh sir. Okay, so Aufbau ni only applicable kalau orbital tu tak ada elektron. So, if 4S dengan 3D orbital tu does not have any electron, the energy of 4S is less than 3D. Okay, boleh ni? Boleh. Okay, so once awak dah fill up elektron dekat 4S dengan 3D, automatic 4S tu akan naik energy dia. So maknanya kalau dah ada, so without electron, 4S is less than 3D. Okay, with electron, 3D will be less than 4S.
So that's why kalau dah ada elektron, kalau awak nak form cation, kalau untuk d orbital, awak kena remove daripada 4s dulu. 4s dah habis remove, baru awak remove daripada 3D dan seterusnya. Faham, sir. Sir, Okay. ni apply untuk 4S dengan 3D saja. Benda ni apply untuk 4S dengan 3D sebab awak punya syllabus memang awak kena tahu tulis sampai 3D orbital saja. Lebih-lebih itu tak perlu. Okay, sir. Okay, so basically the basic principle dia kalau nak remove elektron, remove daripada higher energy orbital. Sebab higher energy orbital itu yang kita panggil dia sebagai valence elektron. Elektron dekat highest energy orbital tu kita panggil dia sebagai valence elektron. Okay, ada soalan lagi? Yang lain? Soalan? Okay ni? Okay, so kita tengok tutorial je Tengok tutorial. Okay. So, kalau tengok tutorial question number 22 ni, the given set of quantum numbers represent the 4 outermost electron. Apa maksud outermost ni? Paling tinggi. Paling luar sekali kan? Mana dia dalam valence electron lah. Itulah basically ni. Nanti awak cuba applykan apa kita belajar ni. Okay. Nanti awak cuba applykan dalam soalan tutorial. Okay. So basically kita dah habis dah chapter tu. Next class kita adalah pada hari apa? Rabu kita ada tutorial hari Rabu. Okay. Tutorial pada hari Rabu tu, waktu tutorial tu saya nak awak siapkan tutorial soalan tutorial. Kalau dah siap soalan tutorial, nanti awak sambung pula pasir. Kejap lagi saya akan upload pasir question. So maknanya Rabu ni kita takkan buat Google Meet lah. Tapi kalau awak ada apa-apa soalan, saya available. Tapi awak guna masa tutorial tu untuk siapkan tutorial question. Dan kalau dah siap tutorial question, awak buat past paper. Boleh? Boleh, sir. Boleh, So kita akan discuss tutorial question and also some of the past question yang ikut awak punya request lah. Kita akan discuss pada kelas hari Khamis. Okay, ada apa-apa soalan setakat ini? Tak ada,